السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita boleh menyambung risalah yang kita baca ini, iaitu kita berhenti pada bulan sudah pada muka surat yang ke-7, pada soalan yang ke-9, iaitu sambungan soalan itu, jika dikatakan kepadamu apakah hak Allah ke atas hambanya, jika dikatakan kepadamu, kalau soalan itu dibangkitkan, apakah hak Allah ke atas hambanya, apakah hak Allah? Hak ini makna perkara yang tak dapat tidak, yang pasti akan Allah tuntut, yang Allah minta, itu maksud hak. Katakanlah hak Allah ke atas hambanya, iaitu mereka, yakni mereka hambanya, menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Ini yang ke-9 dan yang ke-10 ini saya rasa perkara yang sama, iaitu haknya Allah tuntut kepada kita dunia sampai akhirat, iaitu kita membersihkan ibadah kepada Allah. Bersihkan ibadah ada dua makna. Allah tuntut kepada kita, yang pertama, kita bersihkan tauhid kepada Allah. Bersihkan tauhid. Tidak boleh ada sekutu-sekutu, tidak boleh ada syirik-syirik, tidak boleh ada yang lain. Tauhid itu diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Satu. Yang kedua, Allah minta dibersihkan ibadah kepadanya. Ibadah. Kadang-kadang tauhid juga dipanggil dengan ibadah, iaitu nama lain kepada tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Karena itu bila Nabi kata ad-du'a huwal ibadah, maka doa adalah ibadah, doa adalah tauhid uluhiyah, dan doa adalah ibadah. Artinya kalau satu orang tu bangkit sembahyang malam, dia tak baca Quran, dia tak apa, dia hanya berdoa, dia telah pun beribadah. Dan dalam masa yang sama, doa lambang adalah tauhid. Kenapa? Kerana dia benda yang tak boleh kongsi, dia hanya kepada Allah, dia mesti kepada Allah, untuk Allah, kerana Allah, dan tak boleh menyeru nama-namanya lain, mesti memanggil nama Allah. Maka terkadang-kadang dipanggil tauhid ibadah, terkadang-kadang dipanggil tauhid uluhiyah. Ala kulli hal, benda yang sama. Karena itu kita kena hati-hati apabila kita melakukan ibadah. Kalau ibadah itu disandarkan kepada uluhiyah, maka dia adalah tauhid. Ibadah adalah tauhid. Kalau ibadah disandarkan kepada perkataan tertentu, perbuatan tertentu, maka dia jadi ibadah-ibadah seperti membaca Quran, seperti sembahyang, berzikir. Jadi antara ibadah dan tauhid sangat kait rapat. Karena ibadah itu lahir daripada tauhid. Ibadah itu lahir daripada tauhid.
dan ibadah itu untuk menzahirkan tauhid, dan ibadah itu simbol orang yang bertauhid. Maka apa yang ada dalam tauhid mesti ada dalam ibadah. Antara ibadah dan tauhid itu ada satu persamaan. Kalau tauhid, dia menolak syirik, ibadah pun menolak syirik. Kalau satu orang itu melakukan ibadah dan kalau satu orang itu bersyahadah kemudian dia syirik, kesan dia kafir. Tetapi kalau satu orang itu melakukan ibadah dan dia syirik, kesan dia tidak diterima di sisi Allah. Karena itu kalau sekecil-kecil syirik itu apa dia? Riya. Riya duduk macam mana? Dalam ibadah. Allah namakan riya itu dengan nama syirik asghar. Maka syirik dalam ibadah adalah riya, maka syirik dalam tauhid adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tetapi nama syirik itu tetap Allah kekalkan untuk menunjukkan betapa Allah amat benci dan tidak suka dengan syirik. Kerana ibadah itu ada unsur tauhid, maka riya pun Tuhan tak mahu. Bersihkan. Karena itu apabila ditanya kepada Syekhul Islam apa makna ibadah, Syekhul Islam menjawab dengan perkataan yang selalu kita sebutkan. Apa kata Syekhul Islam? Ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Syekhul Islam menjawab, ibadah itu ialah nama yang menghimpunkan suatu makna. Ismun jami'. Nama ibadah itu adalah nama yang di dalamnya terhimpun. Terhimpun apa? Aqwal wal af'al. Terhimpun di dalamnya perkataan dan perbuatan. Perkataan apa? Perbuatan apa? Lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Perkataannya Allah cinta dan Allah ridha sahaja, daripada batin maupun yang zahir. Itu ibadah. Maka itu kena pertahankan. Apanya Allah ridha? Allah ridha di dalam ibadah yang nama dia tauhid, tidak ada syirik. Itunya Allah kasih dan Allah ridha. Apanya Allah ridha? Dalam ibadah yang biasa kita lakukan, buang syirik. Itunya Allah ridha. Itunya Allah kasih, zahir dan batin. Maka itulah baru jadi ibadah. Kerana itu ikhwan, sama ada dalam akidah ataupun dalam ibadah, tuntutan dia hampir sama. Kita kena awas hati, pemikiran, kita kena awas mata kita, perbuatan kita, jangan ada syirik, sama ada syirik besar ataupun syirik yang kecil. Dan dalam hadis Nabi menyatakan, sesiapa yang syirik kepada Allah di hari akhirat, Allah kata, idhabu ilal ladzina kuntum turauna. Orang-orang yang melakukan ibadah dengan riya, Allah berfirman di hari akhirat, idhabu ilal ladzina kuntum turauna. Pergilah kamu cari orang-orang yang kamu buat ibadah kerananya, sekiranya ada di sisinya ganjaran yang telah dijanjikan. Artinya di hari akhirat orang yang buat ibadah biasa riya, Allah suruh dia cari sekutu-sekutu dia. Di dunia dia dipanggil syirik kecil, tetapi di hari akhirat balasan dia macam syirik besar. Na'udzubillah. Karena itu di akhir daripada suratul Kahfi, Allah menyebut satu kalimah yang memberi pengajaran, iaitu Allah menyatakan, liman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sangat jelas ayat ini. Sesiapa yang nak bertemu Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ada harapan, siapa yang berkeinginan nak bertemu Allah, yarju liqa'a rabbih, nak bertemu dengan Rabbnya, penciptanya, teringin nak berjumpa, masya-Allah. Apa dia kena buat sebelum dia mati? Falyamal 'amalan salihan. Dia kena buat amal salih. Amal salih datang dari Nabi, bukan datang daripada tuk-tuk wali, daripada tidak. Amal salih tidak dibuat sembrono pak, enggak bisa pak. Amal salih ada peraturannya, ada etikanya, ada caranya, ada prinsipnya. Amal salih diambil daripada Nabi.
Saya ulang perkataan para sahabat seperti yang diriwayatkan oleh daripada Imam daripada Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud diangkat perkataan Hudzaifah. Ditanya pada Hudzaifah, apa itu amal saleh? Kata Hudzaifah, amal saleh itu ialah kullu ibadah lam yaf'alha ashabu Rasulillah fala taf'aluha. Amal saleh adalah semua ibadah yang sahabat tidak buat, kamu jangan buat. Yang sahabat buat, kamu buat. Itu amal saleh. Yang sahabat tidak beribadah dengannya kepada Allah, kamu jangan beribadah dengannya. Yang sahabat mengambil perkara itu beribadah, menjadikan ta'amud kepada Allah, barulah kamu melakukan ibadah, baru dia jadi amal saleh. Kerana yang sahabat buat Allah ridha. Dalam ayat 100 surah At-Taubah, Allah bagi tahu Allah ridha kepada sahabat, dan Allah ridha orang yang mengikut sahabat. Subhanallah. Karena ridha, Allah bagi syurga pada mereka. Maka siapa yang nak bertemu Allah Ta'ala, lakukanlah amal saleh. Maka Allah peringat, walam yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam amal saleh itu tidak boleh ada syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam amal saleh itu Allah peringatkan tidak boleh ada syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Nas-nas Quran menunjukkan kepada kita sesiapa yang syirik tidak diterima ibadah. Sama ada syirik akbar, menduakan Allah, na'udzubillah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, surah Zumar. Kau syirik kepada Allah, batal amalan kamu. Kalau syirik asghar, riya, pun rosak. Pun rosak. Ada riwayat di dalam Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, sampai di bawah bab syirik itu, dia mengupas syirik besar dan syirik kecil. Di bawah syirik kecil itu dia bawa satu riwayat. Samsuddin Az-Zahabi, seorang muhaqqiq yang terkenal, yang mentahqiqkan sahih Al-Hakim yang diberi nama Al-Mustadrak. Ada hampir 7-8 jilid kitab itu. Kitab itu di zaman Imam Hakim dia setara macam Sahih Bukhari zaman dulu lah. Tetapi datang Az-Zahabi, dia mentahqiqkan balik. Hebatnya Imam Zahabi. Oh, jangan main. Dia boleh tahqiq balik, subhanallah. Maka dalam Al-Kabair, ketika dia kupas riya, dosa syirik kecil, syirik besar, dia kata riya itu termasuk syirik, tetapi syirkul asghar. Saat Nabi kata pada sahabat, aku takut kepada kamu, aku sangat takut kepada kamu, lagi aku takut kepada kamu. Apa dia, ya Rasulullah? Aku takut, lagi aku takut. Apa dia? Aku takut kamu terlibat dengan syirik. Syirik kecil, Nabi kata. Akhafu alaikum, aku takut tertimpa pada kamu syirik kecil. Syirik kecil, aku takut tertimpa. Maka sahabat kata, adakah syirik kecil itu, ya Rasulullah? Nabi kata ada. Riya. Buat ibadat tidak ikhlas di dalam mengikut riya itu. Saya suka tafsiran Syekh Maulud, iaitu riya itu melakukan sunnah tetapi tidak kerana Allah. Ihya'u sunnah tetapi li ghairi wajhillah. Kita kata amal, banyak orang buat bid'ah tak masuk amal, kata dia. Kalau kawan tu buat bid'ah lepas tu dia riak, double dosa dia dapat. Satu dah bid'ah, lepas tu riak pula dengan bid'ah. Kan bid'ah tu maksiat. Maksiat mana boleh riak? Hamba Allah ni hati dia songsang, dah buat maksiat riak pula. Jahannam kau. Habis riak di mana? Riak itu ihya'u sunnah li ghairi wajhillah. Menegakkan sunnah-sunnah Nabi tetapi di dalam hati tidak ada kerana Allah. Itu riak. Tidak mau taqarrub ila Allah, tidak mau membawa diri kepada Allah. Jaga baik-baik. Maka Imam Zahabi bawa satu riwayat betapa beratnya balasan Allah di hari akhirat tentang orang yang riak itu, iaitu satu jamaah. Dia kata ada satu jamaah di hari akhirat, daripada tempat mereka berdiri itu, Allah kata pada mereka, jalan. Dia berjalan begitu lama di mahsyar, berjalan. Tiba-tiba mereka ternampak daripada jauh
syurga itu. Nikmat syurga min qusuriha, daripada dia punya qusur dia, mahligai ada dalam syurga. Min hujuriha, daripada dia punya bilik-bilik dia. Min rihiha, daripada dia punya bau dia, semua nampak. Nikmat daripada jauh, daripada nampak dah nikmat itu. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberi satu arahan kepada malaikat, pesongkan langkah mereka. Ini ada dalam Al-Kabair. Pesongkan langkah mereka. Terpesonglah langkah mereka. Maka jamaah ini, mereka berkata kepada Allah, Ay Rabbi, wahai Tuhan, bukankah kami telah berjalan ke syurga? Kenapa pesong langkah kami? Kalaulah syurga itu tak diberi kepada kami, kenapa tunjuk? Sampai hati kami ini rasa sedih. La hasrah wan nadamah. Kami rasa sedih, rasa menyesal dan rasa kena torture. Hasrah wan nadamah. Kami dipelecehkan. Hasrah, nadamah. Kami rasa menyesal, sedih amat-amat. Allah Ta'ala jawab pada mereka, demikianlah kamu ketika kamu berjalan kepada aku, kesemua orang sangka kamu nak aku, tiba-tiba kamu pesongkan hati kamu, maka kamu tidak buat untuk aku. Maka hari ini aku pesongkan langkah kamu, aku tidak beri untuk kamu. Masya Allah. Ini satu azab. Tengok syurga tak boleh masuk, satu azab. Macam kita kan, bulan puasa tengok rokok tak boleh hisap. Oh, satu azab. Ini satu azab yang kubra, yang cukup besar. Kerana itu yang saya nak bangkitkan, apakah hak Allah kepada kita? Hak Allah kepada kita, Allah tuntut kita melakukan ibadah. Dan dalam ibadah itu tidak boleh syirik. Sama ada syirik asghar ataupun syirik akbar. Syirik akbar tak payah kita sebut lagi, iaitu menyembah tuhan-tuhan, ilah-ilah yang lain kerana lain daripada Allah, ataupun beribadah secara simbolik bukan kepada Allah. Seperti bersembelih. Nampak bersembelih pakai syariat Nabi, tetapi dalam hati dia bersembelih bukan kerana Allah, kerana menurun, kerana berubat, kerana keramat. Ini semua syirik akbar. Syirik akbar. Buat pulut kuning bawa pergi ke keramat, lepas tu percaya buat pulut kuning pada hari tertentu, menyembelih dengan sembelihan tertentu, mampu memberi kemakmuran. Masya Allah. Seperti mana orang India, subhanallah, antum melihat kepada sejarah, ada banyak perkara yang dibuat itu asal daripada benda yang huru-hara. Macam Ponggol, pesta Ponggol. Saya Ponggol itu saya tanya sendiri kepada Sami yang 3 lain tu atas kepala. Saya tidak tanya kepada kabreta ni. Saya tanya pada 3 lain itu. Dia Sami, dia nak pergi semayang. Saya bertemu dengan dia. Sahabat ni pada lagi, masa tu duduk kawan lagi atas ferry. Lah ni bukan tak kawan, dipisahkan oleh yang Allah. Dia sini, saya di sana. Tapi uhibbuka fillah. Baik. Tu saya nak cerita, malam tu memang malam Taipusong, ada Sami di atas ferry. Situ ada pakai baik punya kapak 3. Maka saya bertanya, saya kata, excuse me sir, can I something? Dia kata, enak pera. Saya garu satu muka. Rupanya dia tanya nama apa. Oh, macam tu. Saya kata, can we speak English? Saya kata, because I'm baru balik daripada overseas, lidah saya tak boleh cakap Melayu. Oh, dia kata, okey. Saya kata, bolehkah tuan beri penjelasan kepada saya apa itu Taipusong, apa itu Ponggol, apa itu Deepawali? Sementara ferry daripada seberang sana nak mai ke sini, dan malam itu adalah malam Taipusong. Jadi antara setengah jam itu saya bersembang dengan dia. Dia terang basic apa itu Taipusong, apa itu Deepawali dan apa itu Ponggol. Kata dia, Ponggol bahasa India bermakna susu tu, bila kita tanak susu dia melimpah. Masa susu tu melimpah, itu nama dia Ponggol. Kalau pada rokok masa asap tu keluar sampai tak nampak muka, itu nama dia Ponggol. Maka saya kata, apa kena mengena susu melimpah itu dengan sambutan yang dibuat di India? Dia kata, limpahan itulah simbol kepada kurnia Allah, padi jadi.
padi, depa tanam padi, tiba-tiba tahun itu ketika depa tuai padi itu menjadi, maka depa seronok. Maka depa akan ambil padi itu yang elok-elok, depa akan letak depan tokong, depa semayang tanda kesyukuran, dan lepas tu hak tu depa ambil, depa masak dengan susu, dan depa masak dengan periuk tanah tu sampai susu tu melimpah keluar, sebagai tanda kurnia Allah hanya melimpah. Pasal padi nak jadi ni susah, dengan dia punya tikui, dengan dia punya ulat serangga, dia nak jadi satu bendang tu kadang-kadang 2 galung 3 galung, susah. Tiba-tiba tahun tu jadi, maka pesta Pongal diwujudkan kerana kesyukuran kepada Allah. Kesyukuranlah. Dia bawa lah padi itu pergi depan tokong, sembahyang, baca doa apa lebih kurang, ambil itu, masak dan jamulah satu kampung. Itu ada kesyukuran. Maka itu cara dia bersyukur. Muslim takkan nak bersyukur begitu. Dia nak buat paling kuat pergi kat dia. Kalau dia bagi kat kita beras sikit, alhamdulillah, rezeki Allah. Tapi kalau kita nampak dia bagi beras yang ada di depan tokong itu, kita kata tak nak lah. Kerana Quran menyatakan waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ia akan jadi bahan neraka itu bukan saja manusia, tetapi apa sahaja yang disembah. Hijarah itu asal simbolik kepada batu-batu mereka sembah, itu pun kami bubuh dalam neraka. Jadi apa sahaja yang dia pakai untuk ibadah kepada Allah, maka beras yang dia pakai untuk puja, itu semua kita tak akan makan, kerana di situ ada simbol keyakinan dia kepada Tuhan. Adapun yang dia bagi tak ada kena mengena dengan dia semayang. Dia bagi beras kita dengan daun beras kali dia angkat habis. Nah hang pukullah sendiri, hang buanglah padi hampah ni. Alhamdulillah, rezeki Allah. Kerana itu apa kita nak buat? Kita kena kembali kepada sunnah Nabi. Kerana itu benar. Ihya'us sunnah itu penting. Nak bersyukurkah, nak buat kenduri kesyukurankah, mesti daripada Nabi. Tak boleh kita ikut kenduri kesyukuran cara budaya. Kadang-kadang terkena cara India lama, kadang-kadang terkena cara agama-agama kuno, agama-agama Greek tua, Yunan. Maka Muslim dia kena jaga akidah. Buat ibadah tetapi riak pun tak diterima. Buat ibadah bukan maksiat, ibadah. Ibadah tu pula sunnah Nabi. Semayang, puasa, zakat, ihya'us sunnah li ghairi wajhillah, masuk neraka. Karena itu syarat di dalam ibadah itu datang ikhlas dan itba'us sunnah. Ikhlas. Dan kalau kita baca di dalam kitab-kitab sangat menarik ikhwatul iman, ikhlas, kata para ulama, ikhlas di dalam ibadah adalah buat mencari ridha Allah. Ikhlas di dalam akidah adalah tauhid. Masya-Allah. Jadi tauhid dengan ikhlas, tauhid, ikhlas ibadah, dia duk pusing kat tu juga. Dia duk pusing kat tu. Jadi kerana itu Al-Quran meletakkan syarat dalam surah Al-Baqarah ayat 112 itu benar. Ikhlas dan ikut Nabi. Dan ayat 110 tadi surah Al-Kahfi benar. Ikhlas ikut Nabi. Ikhlas itu adalah nama lain kepada tauhid. Tauhid itu nama lain kepada ikhlas. Ibadah itu nama lain kepada tauhid. Ibadah itu nama lain kepada ikhlas. Ikhlas adalah ibadah. Ikhlas adalah ibadah. Jaga jangan riak dalam ibadah. Kita jaga jangan ada syirik. Kesemua ini ada sangkut menyangkut. Kerana itu Allah Ta'ala menurunkan ayat 5 daripada surah Al-Bayyinah, sangat hebat. Menyuruh tapi tak sebut apa yang disuruh. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kamu disuruh beribadah ikhlas kepada Allah, tapi tak disebut ibadah apa. Kerana keseluruhan ibadah sembahyang, puasa, zakat tidak lari daripada tunjang tauhid kepada Allah. Maka mesti kita jaga dua perkara itu. Kerana itu apabila para ulama menyatakan al-ikhlas huwa ifradul haqq subhanahu wa ta'ala bil qasad fil ibadah. Ikhlas itu apa dia? Memurnikan jiwa, mensatukan hati. Dan ketika kita bawa hati kita kepada Allah itu dengan qasad, dengan maksud untuk taat kepada Allah dan menolak selain daripada ketaatan, itu ikhlas.
Kerana itu ikhwatul iman, kita kena jaga hak kita kepada Allah itu. Janganlah Allah Ta'ala itu disyirik dalam tauhid, dan jangan disyirik di dalam ibadah. Kerana itu para ulama ahlu sunnah menyatakan apa? Kata para ulama ahlu sunnah, al-Islam, Islam itu al-Islam huwa al-istislamu lillah bitauhid. Islam adalah mengislamkan diri kepada Allah dengan jalan tauhid. Kita Islam pada Allah dengan jalan lain tidak diterima, ada cacat. Islam, orang kata serah diri kan. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah kata kepada Ibrahim, Ibrahim, Islamlah kamu kepada Allah, serahlah diri kamu kepada Allah. Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin, aku Islam kepada Rabbul alamin. Maka apa Islam? Huwal istislam, menyerah diri lillahi kepada Allah. Yang menyerah diri kepada Allah itu dia punya akar dia bitauhid, adalah tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian disusuli dengan ketundukan dan ketaatan di bawah tauhid. Itu Islam. Kemudian apa itu Islam? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, membebaskan diri dalam masa yang sama, serah diri kepada Allah dengan tauhid, ada ketaatan, ada kepatuhan, dalam masa yang sama bara'ah. Ataupun dalam bahasa lain dia kata al-khulus. Bara'ah, bebaskan diri. Khulus, bersihkan diri. Daripada apa? Daripada syirik, wa ahlihi, dan daripada ahli-ahli syirik. Banyak ahli syirik. Kadang-kadang orang jadi ahli syirik. Bomo, tukang tilik. Cuma ada satu tukang tilik aja dalam dunia yang tidak syirik kepada Allah. Lain semua syirik. Iaitu ketika dia tengok tangan Cikgu Murni, dia kata kalau orang ni kena dengan orang ni, itu tidak syirik. Pasal bomo tu ada makna. Lain bomo, kesemuanya syirik kepada Allah. Kadang-kadang ahli orang jadi syirik, kadang-kadang benda jadi syirik. Maka apa itu? Al-khulus, bersihkan diri. Lepas tu oleh apa nama di dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, ini kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Yamani. Bukan Al-Wahabi itu, tidak, nama saja sama. Buat macam mana kebanyakan orang tulis kitab tauhid nama duk main lagu tu. Itu dia menulis kitab apa nama at-tauhid, nama dia Muhammad bin Abdul Wahhab kan, bin apa, dia daripada Najd kan, dia daripada belah Riyadh. Ini tidak, ini daripada sebelah Yaman. Dia menulis kitab apa nama Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Dalam kitab itu dia menyatakan apa? Dia menyatakan al-Islam huwal istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Saya pakai bahasa dia, wal khulusu minasyirik wal khulusu minasyirki wal bid'ah wa ahlihima. Masya-Allah. Dia tambah lagi satu benda. Islam itu menyerah diri kepada Allah, asasnya tauhid. Kemudian mentaati dan mematuhi tunduk kepada Allah, membersih dan membebaskan diri daripada syirik dan ahlinya, dan membersihkan amal daripada bidah dan ahli bidah itu. Kenapa? Di dalam ibadah ada syirik. Kerana la ilaha illallah itu tauhid, menolak syirik. Muhammadur Rasulullah itu sunnah, menolak bidah. Itulah tuntutan Allah kepada hamba-Nya. Masya Allah. Ikhwatul iman, perkara ini belajar boleh, cerita ke orang jangan. Ya, kerana itu saya selalu menyatakan, ada orang bertanya kepada saya selepas daripada kuliah, dia menjaga kehormatan saya. Bagus, dia tanya lepas kuliah. Kebetulan dalam kuliah itu saya mengangkat perkataan Huzaifah. Saya selalu cakap tauhid. Saya kata kena ikut sunnah, kena ikut Al-Quran, kena ikut para sahabat. Saya kata titik. Apa sahabat buat kita buat, apa sahabat tak buat jangan buat.
Kenapa? Kerana sahabat dah masuk syurga dengan ibadah itu. Sahabat dah masuk syurga dengan semayang, dengan puasa, dengan jihad, dengan sayang Nabi. Mereka dah masuk syurga dengan ibadah itu. Kenapa kita tak mau ikut mereka? Jadi saya kata, kalau sahabat buat, kita buat. Sahabat tak buat, titik. Enough is enough. Bukan dia angkat tangan. Hak seorang pakcik angkat tangan. Yang mengamuk tu tak angkat tangan. Dia lepas kuliah, dia mengamuk. Pakcik yang angkat tangan itu, dia kata, Ustaz, daripada jauh dia jalan-jalan, dia mai depan. Tapi ini cerita belah selatan lah. Bukan belah utara, belah selatan. Ya, saya kata, ya pakcik, nak tanya apa boleh tanya. Tadi Ustaz kata, kalau Nabi buat, kita buat. Kalau sahabat buat, kita buat. Kalau mereka tak buat, kita tak buat. Tu tahlil tak boleh buat, no? Tahlil tak boleh buat, no? Tahlil. Jadi saya tidak mau menjawab lebih, sebab yang bertanya tu orang yang tua-tua dan agama suruh kita hormat. Saya cuma kata pakcik, kita kena confirm tahlil-tahlilan itu ada tak ada dalam perbuatan Nabi dan sahabat. Kalau ada, buat. Kalau tak ada, kita kena redha, kena terima, kena suka hati menerima. Kerana ibadah itulah maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz, rupanya tahlil ni bukan khilaf ke? Khalil ni rupanya syahadah. Jadi saya tak mau majlis jadi panjang, saya kata begitu. Habis-habis kuliah, ada 5-6 orang yang duduk keliling saya. Dia kata, kami bimbang lah. Kami bimbang kalau ustaz jawab macam tu, nanti orang tak mau buat tahlil. Dia bimbang orang tak mau buat tahlil. Kalau ustaz jawab lagu tu, kami bimbang nanti orang tak mau buat tahlil. Jadi next time kuliah akan datang, saya harap ustaz boleh prepare balik jawapan itu. Maknanya yang khilaf-khilaf itu tak masuklah dalam apa yang ustaz kata tahlil boleh buat. Saya kata tahlil bukan khilaf, sahabat. Tahlil itu maksiat. Dia kata rujuk balik kepada sumber hukum Quran, ijma', qiyas. Ya, saya kata rujukkan dia Quran dan sunnah. Kenapa pergi ambil nombor 4? Ikut aturan lah. Ada dalam Quran jalan, ada dalam hadis jalan, ada dalam ijma' jalan, ada dalam qiyas jalan. Mana boleh tak ada dalam hadis nak pergi cari dalam ijma'? Mana boleh benda itu kalau tak ada dalam hadis di ijma'? Itu nama dia ijma' kepala otak. Ya, ijma' menggunakan kepala otak. Dan ijma' tertinggi ijma' sahabah. Apa ijma' sahabah? Ijma' sahabah telah ijma' dan sekata amalan tidak ikhlas tidak diterima, amalan tidak ikut sunnah tidak diterima. Itu ijma' sahabah. Dan ijma' sahabah adalah maksum dan dia adalah agama. Kalau sahabah ada ijma' begitu, nak pergi perbetul ikut qiyas dengan ni macam mana lagi? Tak betul. Tak betul. Cara itu tak betul. Cara merujuk itu tidak betul. Karena itu betul Syekh Maulud kata apa? Kalau kau nak kenal agama, kau mengaji tauhid. Betul ikhwatul iman. Kalau kita duk pergi habaq pada satu kawan, sahabat, ya, sahabat, tahlil Nabi tak buat. Kita cuba didik dia macam tu, dia tak jadi. Antum letak pada dia asas akidah ahlu sunnah. Ketika dia boleh melihat asas akidah, dia boleh faham makna la ilaha illallah, dia boleh faham makna Muhammadur Rasulullah. Ketika dia boleh faham dua benda itu, hati dia akan tolak semua benda bid'ah. Hati dia akan tolak semua benda syirik. Ya, kenapa? Kerana bid'ah termasuk di dalam perkara yang kena dijauhi. Di mana disuruh dijauhi? Pada kalimah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa dia? Al-khulus minasyirki wal bid'ah wa ahlihima. Murnikan kita daripada syirik, daripada bid'ah dan ahli-ahli keduanya. Syirik ada ahli, bid'ah ada ahli. Kenapa kena jauhi bid'ah? Dia berada dalam Muhammadur Rasulullah. Kena penting mengaji akidah ahli sunnah ikhwatul iman. Jadi sekarang kita sedang jumpa apa dia? Hak yang mesti kita tunai kepada Allah Ta'ala itu. Baik. Dalilnya riwayat Muaz bin Jabal, haqqullahi 'ala al-'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a
wala yusyriku bihi syai'a wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Masya-Allah, hadis ni kita ulang, kalau boleh sahabat apailah hadis ini. Kan katalah satu hari kita ditimpa musibah dan kita pun tidak ada umur yang panjang, sakit, dan doktor pun datang pada kita. Doktor kata, sahabat, agak-agak 1 jam daripada sekarang kamu akan mati, katalah. Dan ketika itu keluarga kita ada, kawan-kawan ada, kalau mereka minta kita berkata sesuatu dan kita mampu berkata sesuatu, sahabat, kalau itu terjadi kepada kita dan peluang itu diberikan, ungkaplah kepada manusia di saat akhir kita itu hadis ini. Ungkaplah. Kalau itu terjadi, apakah ungkapan terakhir kita nak pesan pada anak-anak? Pesanlah hadis ini. Tak payah bagi tahulah ni tanah 2 relung dekat gurun itu, hang ambil lah, jangan bagi kat adik-beradik hang, dia pergi perjamuan. Tak payah. Harta jangan dibimbang. Islam telah ada faraid, tak payah dibimbang. Tetapi ungkaplah hadis ini. Antum jumpa manusia, tiba-tiba dia, katalah kita naik kapal terbang, kita bukan tahu siapa duduk sebelah kita. Saya naik kapal terbang balik daripada KL mai Penang, satu cik adik duduk sebelah saya. Seat 2 saja, Firefly 2 seat. Kalau Air Asia 3 seat kan. Kalau Mars banyak seat. Kalau Perak tak ada seat. Firefly dia 2 seat. Saya bukan beli, saya seorang. Saya masuk, alamak, satu cik adik pula. Saya duduk berdiri pegang tangan tu, saya cari mana tempat kosong. Tiba-tiba hari tu penuh ke semua. Lepas tu pramugari tu pun cik adik jugalah. Dia kata, sir, please sit. Saya kata, ada siapa-siapa boleh tukar dengan saya kat seat ni? Pakai nombor yang sama kan, cuma tukar seat saja. Saya ekor semua ketegang. Sekor pun tak mau tukar. Ketegang lepas ni. Jenis pusat 2 atas kepala. Jadi dia tak bagi saya berdiri pasal kapal nak naik. Jadi saya pun bismillahirrahmanirrahim dulu. Agak-agak lah. Dia ni satu wanita, saya satu lelaki-lelaki. Kalau saya berapa 45 minit kapal itu nak bergerak. Kalau kita dalam situasi itu dan kita berkenalan dengan orang seperti itu, sampaikan hadis ini kepada dia. Sampaikan. Saya tak tahu nama dia, saya kata, excuse me, where you come from? Dia kata dia daripada Sabah, transit mai ke Subang. Dari Subang dia nak pergi ke Penang. Oh, saya kata first time to Penang. Oh, dia kata second time. Bolehlah duk garpu macam tu, boleh sikit lah. Saya membacakan hadis ini kepada dia. Saya tanya, you agama apa? Dia kata, first time orang tanya saya agama apa? Kata, biasalah kita nak berhubung dengan orang, kita nak tahu agama dia, apa pantang larang dia, apa boleh dia, apa tak boleh dia. So dia tanya saya, dia kata, are you Indian? Kalau otak hang Indian, hang tengok aku gelap, hang kata Indian. No, saya kata I'm Muslim. Oh, I'm sorry sir. I'm sorry sir. Ya, saya kata memang betul lah, zaman aku tak tinggi lah betul lah. I'm Muslim. Saya kata kat dia, can you give me a few minutes? I give you something about Islam. Oh, 5 minit saja. 5 minit saja. Saya baca hadis ni pada dia. Hadis ni saya baca, saya teringat. Bila tengok hadis saya teringat Firefly. Itu yang terjadi dengan saya. Tetapi mungkin kalau yang duduk sebelah saya laki-laki, saya tak baca hadis ni. Dia hang jantan lah punya pasal saya lena. Tapi kerana wanita yang duduk dan saya merasakan bersalah duduk sebelah dia, apa saya nak buat? Saya sampaikan satu perkara pada dia. Hadis ni saya baca, saya teringat lagi hadis ni saya baca. Saya kata, we are Muslim, we believe something. Kami orang Islam, kami percaya sesuatu. Tapi saya cakap broken lah. Nanti saya cakap high school, tak ramai orang boleh faham. Saya cakap broken punya. Saya kata, dalam Islam kami percaya sesuatu. Apa dia? Kami buat baik macam mana pun, kalau kami punya asas tak kena, kebaikan itu tidak diterima. Tapi cuma
Tauhid itu saya tak tahu bahasa orang putih kata apa. Itulah satu dosa yang saya buat. Saya tak tahu kenapa dosa saya kata, sebab saya tak boleh bagi tahu tauhid orang putih panggil apa. Apa orang putih panggil tauhid? Saya kata tauhid. Saya dah ulang bahasa tauhid dan dia tanya pada saya, apa itu tauhid? Saya gagal sampaikan pada dia. Apa itu? Saya tak tahu nak pergi ke mana. Saya mai cakap Melayu, dia agak tak, dia tak boleh pergi bahasa Melayu. Saya kata asas dia tauhid. Kita kata basic dalam apa you nak buat, you peganglah satu benda nama dia tauhid. Tauhid kepada Allah, tauhid kepada Allah. Dan dia tanya apa itu tauhid. Saya gagak sampaikan. Saya teringat kata Yusuf Tantawi menyatakan, betapa banyak dosa kamu wahai pendakwah di hadapan Allah, kamu gagal menyampaikan satu kalimah daripada Nabi kamu. Saya istighfar panjang, saya tak boleh sampai. Orang putih bagi tauhid apa dia? Apa dia orang putih bagi tauhid? Sahabat tahu. Nanti lepas kuliah bagi tulis bagi saya. Apa orang putih bagi saya nak explain tauhid bahasa orang putih, saya tak tahu. Subhanallah. Sejak daripada itulah saya masuk high school. Tapi pelajaran tak sampai tentang tauhid lagi, tak tahu lagi. Jadi ikhwati iman, saya kata kalaulah kita tersempak dengan siapa dan pertemuan kita kemudian tak tahu bila nak jumpa, sama ada dia muslim kah dia bukan muslim, sampaikanlah hadis ini. Sampaikanlah hadis ini. Kita apa abang sahabat, kita nak mula bercakap itu sangat senang, sangat senang. Buat beratus baru dia boleh bercakap. Kan? Buat apa boleh bercakap? Apa abang sahabat? Ada satu sahabat, saya kata kat dia sahabat, dia parkir kereta, dia nak masuk kereta, saya nak masuk kereta, tempat parking. Pintu, saya nak buka pintu kereta, tak boleh. Jadi dia kena undur sikit lah. Dia memang dia lari-lari, dia kata minta maaf encik. Saya kata tak apa sahabat. Tak apa sahabat, pelan-pelan. Tapi dia berhenti kereta, dia mai kat saya. Dia kata apa kata tadi? Saya kata sahabat pelan-pelan. Oh, dia kata saya tak pernah dengar orang kata sahabat. Itu dia lah ikhwatul iman. Kita cakap hang aku, depa mampu pergi dajek. Itu bahasa kita kan. Sekali kita ungkap bahasa yang ada dalam hadis, mengangkat cinta orang kepada kita. Banyak di luar sana mereka nak tahu. Tapi betul lah kata Nabi, balighu anni walau ayat. Islam itu start dengan dakwah. Dakwah ni bukan orang ke kita, kita ke orang. Jadi mungkin hari ini kita tak mampu bergerak seperti terserempak. Di mana Allah takdir kita? Terserempak. Parkir kereta ke, queue nak bayar cashier itu ke, tak mana saja. Tak mana saja. Dan bercakap dengan syarat kawan tu tak perungguh lah. Dia perungguh, ahlan wa sahlan. Dia tak perungguh. Dia tak perungguh. Dia satu orang yang boleh mendengar. Sampaikanlah kepada orang Islam ikhwatul iman hadis ini. Apa dia? Hak Allah ke atas hamba-Nya. Ramai orang Islam tidak tahu. Yang duk pergi menurun di kubur tidak tahu hadis ini. Tak pernah mendengar. Dan saya percaya isu with our Prime Minister yang pergi ke Batu Cave itu pun, dia pun tak pernah dengar hadis ini. Dia pun tak pernah dengar. Belah mufti dalam dunia ini, dalam Malaysia ini, tak kalah seorang tak boleh sampaikan hadis ini kepada we our Prime Minister. Apa dia? Hak Allah ke atas hamba, iaitu mereka beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Masya Allah. Ya ikhwati iman, di airport saya pernah jumpa masa nak naik kapal terbang di airport. Dia terselak baju ni, dia nak ambil handphone kan, nak ambil apa, terselak baju ni kuning, tangkai kuning. Masya Allah. Dekat perut dia buat tangkai kuning besar, nala macam tali pinggang Mekah. Kuning. Saya mula saya ingat dia kena penyakit kuning, tapi muka dia tak kuning. Pokoknya ketika dia nak jolok balik, Masya Allah, saya kata tangkai. Dia pun tidak tahu hadis ini. Dia tak tahu hadis ini. Dari itu nampak akak bahang lah, nampak satu macamnya cengih. Kalau pergi bercakap dia kena nampak mau 2 kali. Hadis ini. Ramai orang di luar sana mereka kahwin kedua pakai bomo. Ya itu di antara yang saya jumpa sendiri. Kahwin 2 pakai bomo. Dia cerita dengan saya, dia kata bomo tu bagus.
Bagus macam mana? Dia kata bawa gambar sekeping layar atas asap kemian serani. Saya tu cari di mana kemian serani? Kemian Arab saya tahu, saya biasa tengok. Kemian serani. Allahu Akbar. Dulu time Tok Kong, tak mana dia panggil serani saya tu. Tapi ada juga baiknya kalimah dia tambah atas situ. Itu macamnya juga mbak. Layak. Kahwin menikah di siang. Saya kata macam mana? Adakah sahabat bahagia? Dia kata mana bahagia Ustaz? Sampai elok macam nak kiamat. Saya kata best, bomo best. Memanglah bomo best dia kata, tapi bomo belah bini tua lagi hebat dia kata. Subhanallah. Mereka tidak tahu perkara ini. Mereka tidak tahu apa kata Imam Syafi'i. Sesiapa yang menikah dengan jalan bomo, pernikahan itu tidak sah. Pernikahan itu tidak sah. Dia tak tahu di sana. Mereka percaya bomo itu pakai warna kuning macam tali pinggang. Masya Allah. Sampaikan hadis ini. Kalau umur kita singkat, datang malaikat kamu, kami akan ambil nyawa sekarang. Apa kamu nak cakap? Cakaplah hadis ini kepada ummah. Ini asas ibadah kita kepada Allah. Apa dia? Hak Allah ke atas hambanya, mereka beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba ke atas Allah, iaitu Allah tidak akan mengadab sesiapa yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Allah tuntut kita buat ibadah bersih kepada Allah. Tawakalnya bersih, doanya bersih, harapnya bersih, permohonan perlindungan, pertolongan, kesemuanya hanya kepada Allah. Kalau kita kata ikhtiar itu kena datang daripada syariat Nabi Muhammad. Tidak boleh jalan ketiga. Mesti daripada cara Rasulullah. Nabi tak ajak kita ikhtiar. Apa yang Nabi tidak ajak kepada kita? Ikhwatul iman. Apa yang Nabi tidak ajak? Baik, saya baca yang ke-10 ini. Ini 9 dengan 10 itu dia ada persamaan. Kerana dalam hadis tadi kata beribadah kepada Allah, jangan syirik. Siapa yang ibadah kepada Allah tidak syirik, itu menjadi sebab Allah tidak akan azab dia di hari akhirat. Allahu Akbar. Baik, jika ditanya kepadamu apa makna syirik, tadi makna ibadah dah tahu, apa itu syirik, maka katakanlah syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Subhanallah. Syirik beribadah lain daripada Allah. Boleh faham? Kita beribadah ta'abbud, penyerahan diri diberi kepada benda lain, kepada matahari, kepada bintang, kepada kubur orang mati, kepada roh puja semangat. Subhanallah. Demikian juga orang yang beribadah riya, maka dia juga beribadah bukan kepada Allah, maka dia juga dikatakan syirik. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Maka semua jenis ibadah, nombor 8 di bawah tu dia beri penjelasan. Ibadah ialah kata yang mengumpulkan setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diredainya berupa perkataan, ucapan, perbuatan, amal baik, batin dan zahir. Masya Allah. Itu makna ibadah. Baik. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka semua jenis ibadah kepada Allah kemudian memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Apa makna syirik? Kita memalingkan ibadah kepada Allah, kita memalingkan Allah. Kita tidak untuk Allah, tak pergi kepada Allah, tidak mencari Allah, tak seru Allah, tak puja dia, tak pohon pada dia, tak percaya tawakal kepada dia. Dan kita nawaitu kita beribadah selain daripada Allah, maka itu adalah syirik. Maka kena hati-hati ikhwatul iman. Mesti kita hati-hati. Syirik ini sekali orang tu terjebak, dia tidak akan keluar daripada neraka buat selama-lamanya. Syirik besar ataupun syirik kecil mesti kita jauhi. Tetapi ikhwatul iman, pada zaman dunia ini perkara yang sepenting syirik itu tidak diberi penjelasan dan tidak diberi suatu huraian.
Karena itu kita kena ingat, melakukan ibadah selain dari Allah, dahlah selain daripada Allah, tidak mengharapkan apa-apa kepada Allah. Betapa besarnya syirik itu. Dia orang pakai tangkai. Kalau dia kata saya ikhtiar, mencanggahi cara Rasulullah. Mana ada Nabi ajak ikhtiar cara itu? Bahkan larangan kepada itu ada. Larangan lagi ada. Jangan ikhtiar seperti itu. Maka kita kena hati-hati. Firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutunya dengan sesuatu apapun. Hati-hati. Hati-hati. Iblis itu, ikhwatul iman, sangat halus laluannya, sampai ke darah kita dia boleh masuk. Subhanallah. Ya. Orang maksiat dia rosak cara maksiat. Ibadat dia bagi rosak cara ibadat. Antum pernah dengar cerita Barsisa? Ni orang duk cerita tentang Barsisa. Saya katakan, lau kana sahihan walakin batilan. Kalaulah kisah Barsisa itu betul, tetapi maaflah dia adalah batil, itulah cara iblis merosakkan orang dengan ibadah. Tetapi cerita itu tidak benar. Tidak benar. Pasal itu ada doa ikhwatul iman, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada doa dia. Minta hidayah yang masuk, jangan keluar balik. Allahu akbar, Allahu akbar. Ulama sunnah sahaja menyatakan kullu ni'matin la yataqarrabu min Allah fahiya baliyah. Masya Allah. Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Semua nikmat yang masuk, kalau dia tak mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah satu malapetaka. Fahiya baliyah, bukan nikmat. Tambah yang masuk tak dekat dengan Tuhan pun merosakkan, tambah yang nak keluar ni, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana. Kita duk mengaji, elok-elok duk mengaji, tiba-tiba kita minta jangan uji kami ya Allah dengan ujian yang mendatangkan syirik, yang mencabutkan tauhid. La tuzigh qulubana. Masa-masa akan datang tidak tahu apa itu ujian. Antum tengok orang politik diuji dengan akidah. Ya, bukan menghukum mereka, tidak, tetapi sedang melihat bagaimana ujian Allah itu jalan. Ada orang politik menari terus pada hari pesta Ponggol baru ni. Menari terus. Punya nak mengambil simpati undi pada musim pilihan raya. Pakai serban hamba Allah tu. Pakai segala hak bunga tu. Lepas tu pergi bubuh armang pula atas dai. Menari sampai ke bawah. Seronok sangat dengan hari Ponggol. Kenapa jadi begitu ikhwatul iman? Ujian nak ambil kuasa. Insan melakukan apa saja untuk kuasa, terlupa ada batas iman, batas kufur, batas tauhid. Insan terlupa. Masya Allah, Masya Allah. Kesemua ini perlu dihati-hati. Mereka saudara kita ikhwatul iman, mereka bukan musuh. Orang berdiri di batu kef, pakai baju seperti India pada hari-hari besar, hari, Masya Allah, Valentine Day pun orang tak sambut. Saya dapat bunga di Buah Minyak, dapat bunga. Satu budak bagi bunga. Saya kata what for? Dia kata saja bagi bunga banyak-banyak hari Valentine Day. Masya Allah. Lepas tu saya pergi Buah Minyak di Petronas dengan Pak Amit. Ramai orang sambut Valentine Day. Sebelumnya saya dapat bunga, sekuntul mawar merah, sebuah puisi. Tapi bunga yang kalang kabut. Subhanallah. Itu pun kita bersuara tak boleh. Valentine Day apa sangat? Bukan hari penyembahan, bukan hari beribadah, bukan hari macam Ponggol, macam Wesak Day, macam Taipusam. Apa sangat memperingati kekasih yang terjadi pada zaman pemerintah Rom dulu. Apa hal sangat? Kalau orang kata Valentine Day dengan Wesak Day, yang mana nak bagi boleh? Tentulah orang kata Valentine Day cuma hari kekasih, itu saja. Pun
tidak diraih. Kenapa nak diraih? Bukan daripada Rasulullah, bukan daripada para sahabat, bukan daripada amalan salafus salih. Ini tak ada kena mengena. Itu bukan cinta, itu maksiat. Ini orang, itu ujian ikhwatul iman. Kita tak boleh kata apa, itu ujian. Ujian yang budak-budak muda kena, ujian Valentine Day. Ujian itu mengeluarkan hidayah. Allahu Akbar. Ujiannya mak bapak kena kerana anak sakit. Jumpa bomo mengeluarkan daripada hidayah. Betapa banyak ujian mengeluarkan daripada hidayah. Al-Quran, kalam Allah yang pengasih kepada hamba dia datang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai pencipta, Sang Maha Pencipta, apa yang kau cipta untuk aku ya Allah, janganlah ya Allah hidayah ini masuk, kau ambil balik dengan ujian-ujian ini ya Allah. Masya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, berilah daripada sisi engkau kepada aku ini rahmah. Innaka antal wahhab, kau memiliki sifat al-wahhab. Penting ikhwatul iman, penting, sangat penting. Ada sahabat di luar sana diuji. Mak mentua dia, pak mentua dia kata pada dia telefon dengan saya sampai panas telinga saya. Saya kata ni nak pingsan dah ni. Saya kata sahabat, jumpa lah senang. Dia kata susah nak jumpa. Dia telefon, panas telinga saya. Panas. Sebahagian dia cakap tu saya letak lagu tu ya atas meja. Sampai saya tengok klip dia nak habis, baru saya bak bateri nak habis. Saya tak tahu apa dia cakap. Tapi lah dia tahu, kalau dia tengok ni dia tahu pecahlah rahsia. Tapi saya nak bagi tahu apa dia cerita dengan saya. Mak mentua dan pak mentua dia kata, kalau hang nak sembahyang letak tangan atas dada, hang jangan pergi jejak rumah kami. Masya Allah. Pertama dia cakap dengan saya, ustaz, saya nak mengadu masalah dengan ustaz. Saya kata silakan sahabat. Mak mentua tak bagi balik. Saya ingat pasal bagi makan Maggi ke? Kalau tak boleh balik pasal bagi bini makan Maggi, betul lah. Kot makan ikan terbuk basi ke? Tak apalah. Tapi mak mentua, pak mentua dia kata, hang jangan balik kalau hang nak sembahyang tak tangan atas dada. Antum bayang bagaimana kita nak bermuamalah keluarga. Macam mana nak bermuamalah? Masya Allah. Hidayah nak diambil balik. Dia kena pilih ikhwatul iman, dia kena pilih. Isteri dia, anak mak mentua dan pak mentua dia. Takkan dia nak putus silaturahim mak dengan anak. Balik, mak ayah kata dekat bini, hang tak takut ke lelaki hang tu dia ikut ajaran bukan-bukan? Hang tak fikir ke anak hang nak besar ke? Ni aku pesan kat hang. Pi zina, pi sana, tak apa lagi. Ni kalau agama silap masuk kubur nak jadi apa? Bini ni duk makan tu hari-hari tak meredam ke dalam darah dia? Sahabat dia uji dia kena uji. Saya nak buat apa ustaz? Tolong saya ustaz. Subhanallah. Saya kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada daya sahabat, melainkan adulah kepada Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tapi yang kita minta apa dia? Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di Gombak saya jumpa siapa? Pak Mik pun ada dengan saya. 10 beradik, 10 mengaji sunnah. Tanya Pak Mik. Cuma bapa je tak sunnah lagi, tapi insya-Allah akan jadi sunnah. Pak cik tu bagus, dia bagi saya makan kambing. Bagi kambing mesti baguslah. Bagus pak cik tu, saya sembang. 10 beradik sunnah. 10 beradik. Ayah saya kata pak cik bertuah kepada Allah kerana dapat anak beribadah mengikut acuan Rasulullah. Pak cik syukur pak cik, satu kaki dah ada dalam syurga kerana mendidik anak mendekatkan diri kepada Allah. Pak cik ni pun orang beribadah, alhamdulillah. Tapi pak cik ni istimewa. Sekali dia baca Quran, RM50 datang. Dia hebat pak cik ni, dia ada karamah. Dia kalau tak ada duit dia baca Quran, sekali lagi duit masuk ke tingkap, masuk ke kotak rokok, masuk ke situ. Rupanya pak cik ni dia tak sedar, sebahagian daripada amalan dia baca Quran itu ada unsur memuja jin. Dia tak sedar. Pak cik tunjuk buku pada saya. Saya habaq pada pak cik ni suruh jin. Pasal dia dalam tulisan Arab. Saya kata ni suruh jin. Saya tak buat dah. Tetapi 10 beradik boleh mengaji sunnah, kemudian isteri masing-masing kesemuanya sunnah. Ini satu nikmat daripada Allah. Satu nikmat daripada Allah.
Kita seorang nak terang isteri pula tak main, tambah buat lepas isyak lagu ni. Isteri kata mamak tu merepek betul. Kita balik nak terang kepada dia, subhanallah. Nikmat ikhwatul iman. Pasal itu kena beribadah kepada Allah, tolak syirik. Bukan senang nak tolak syirik. Bukan senang. Ada sahabat pakai tali itu, yang anak beranak, budak baby kan. Apa dia panggil tali apa? Yang hitam tu. Pakai di boloceng kecil kan. Pakai atas pusat, tali gendi. Ya, tali gendi. Sahabat cerita dengan saya. Dia tengok anak saudara dia pakai tali gendi. Kata, buanglah. Kata, buang tali gendi, syirik. Hang lah kata syirik. Orang lain semua tengok tak kata syirik. Yalah, kenalah pakai tali. Kita bukan nampak makhluk-makhluk halus. Subhanallah. Ya, Nabi mengajak kita doa. Nabi mengajak doa. Doa ketika anak-anak lahir, minta terselamat daripada syaitan. Nabi ajak doa. Kita tinggalkan doa. Kenapa? Kerana kita tidak mengihyakan sunnah-sunnah Nabi. Tidak mengihya. Orang kita, ustaz kita, ulama-ulama kita, dia suka dengan tongkat Nabi. Dia suka dengan kasut Nabi. Sedangkan Nabi kata, aku tinggalkan Quran dan sunnah, bukan aku tinggalkan Quran, sunnah, kasut. Kasut Nabi dia gemar. Buat pameran kasut Nabi. Buat pameran serban Nabi. Saya punya tengok ni bukan serban Nabi, ni serban Naqsyabandi. Ni bukan serban Nabi. Nabi pakai serban cara orang Arab, dan Nabi itu duduknya di Saudi. Mekah dan Madinah itu negara Saudi. Maka serban yang paling hampir dengan Nabi serban Saudi, bukan serban Naqsyabandi. Cucuk lagu tu punya tinggi macam roket, satu macam punya ikat. Tidak. Quran menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak dia azim. Apa kata para ulama? Akhlak azim, pakaiannya itu mulia. Semuanya ada pada Nabi adalah mulia, tidak ada kecacatan walaupun pada pakaian. Cukuplah itu kita imani. Tak perlu kita melihat baju Nabi, tak perlu kita melihat tongkat Nabi, tak perlu kita melihat kasut Nabi. Akhirnya kasut Nabi dibuat pameran, ia untung siapa dia? Ia untung pemilik factory. Dia cetak kasut. Kasut Nabi pakainya tu terkangkang seraba tu juga. Kadang-kadang pakai kasut boot lebih sunnah daripada kasut tu. Kita naik motor, nak pakai kasut Nabi tu kan, nak pakai kasut boot kan? Kita pergi kerja, kelang, duk pak benda besar-besar, pakai kasut Nabi. Aku tak mau pakai kasut apa-apa, aku nak pakai kasut Nabi. Terkangkang jatuh mampu. Baik, pakai kasut itu lebih sunnah. Ya, macam sebahagian ikhwan kata pada saya, dia naik motor pakai helmet lebih sunnah daripada pakai serban. Ya, betul lah saya kata. Betul lah. Ustaz pun menyokong bahasa-bahasa yang tak elok. Dah, betul saya kata. Naik motor lebih sunnah pakai helmet daripada pakai serban. Hang pakai serban, hang berit, jatuh 2-3 kali tergolek, kepala retak. Kalau pakai helmet, kepala save kepala, mengikut sunnah Nabi lah tu. Dia kata pelik, pelan mengaji, pelan tak mau sunnah, mau helmet, api mengajar pakai helmet, dia kata. Subhanallah. Macam satu sahabat dia cerita dengan saya, dia kata Nabi Muhammad ketika berperang pakai serban hitam. Nabi Muhammad ketika berperang pakai serban hitam. Maka saya ajukan satu soalan pada dia. Nabi masa dia perang macam mana? Dia pakai kerih kan? Macam hantu hangat jebak tu kan? Oh tak, dia kata. Dia kata Nabi ni pakai pedang, keluar pakai baju besi, pakai topi besi. Saya kata, back to your pardon. Macam mana? Nabi pakai baju besi, pakai topi besi. Habis serban hitam tu lilit tak mana? Takkan lilit atas topi besi? Come on baby. Tak masuk akal. Dah pakai topi besi pergi balut serban hitam. Apanya hang cakap ni? Apanya hang cakap ni? Saya kata Nabi pakai topi besi, saya kata Nabi pakai serban hitam. Macam kita pakai helmet, balut serban atas helmet. Masuk akal ya? Come on, jangan cakap macam tu. Ya, peperangan, apa yang sunnah dalam peperangan? Pakaiannya menyelamatkan tubuh badan, itulah sunnah. Itulah sunnah. Orang Arab tahulah apa dia nak pakai.
Daripada kita duk pergi kata ini kasut Nabi, kerana kasut itu berapa banyak insan kufur kepada Allah. Ya, kasut tak perlu dihidupkan. Yang perlu dihidupkan apa dia? Sunnah baginda. Tongkat tak perlu dihidupkan. Sunnah baginda. Orang tarikat baru usia 36 tahun sudah bertongkat. Sakit pinggang ke sahabat, sudah jadi kakek-kakek. Tidak, dia kata sunnah. Sunnah bertongkat bagi orang tua. Orang tua yang tak larat, berpapahlah dengan tongkat. Kamu baru 36, takkan dah operasi bawah pinggang kot. Bukan begitu caranya mengihyakkan sunnah. Pameran itu, pameran ini, orang kerumun ambil gambar berum. Lepas tu buat frame pula, pelekat di surau di masjid. Ini serban Nabi, ini kubur Nabi, ini tongkat Nabi. Kesemuanya ini ta'yul dan khurafat. Tidak perlu diingatkan benda itu semua. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Apa dua perkara? Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang mana? Kerana itu apabila kita masuk dalam akidah ahlu sunnah, kita tahu nilai pakai serban, kita tahu nilai pakai jubah, kita tahu nilai sunnah Nabi. Kita lebih tahu daripada mereka yang kata sayang Nabi tapi duk ambil gambar tentang kasut dia, seolah-olah kasut lebih mulia daripada sunnah yang Nabi tinggalkan itu. Ini satu pandangan yang salah dan sembrono. Masya Allah, ikhwatul iman, jangan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah ikhwatul iman, soalan yang ke-11, jika dikatakan kepadamu, apakah hukum bergambar makhluk yang bernyawa? Aida, soalan ini duduk di bawah bab syirik. Jika dikatakan kepadamu, apa hukum kita buat potret, apa hukum kita buat ukiak, yang kita ukiak itu muka orang, dan muka orang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, boleh ke tidak boleh? Lepas tu soalan yang ke-12, apa kaitan gambar makhluk yang kita ukiak dengan syirik kepada Allah? Sangat ada kaitan. Kita akan tengok ayat Quran bagaimana Allah cerita tentang syirik yang awal jadi di zaman Nabi Nuh, dan siapa 5 nama tokoh berhala itu dibubuh namanya di dalam Al-Quran. Itu kalau panjang umur, sihat badan, kita akan tengok kepada lagi 2 soalan itu. Wallahu a'lam. Semoga diberkati oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Ada soalan ke? Ya sahabat. Kalau seseorang tu dia tak okey pada jemaah sebab dia takut dia riak, boleh? Masya Allah. Ada satu orang dia tak mau pergi sembahyang berjemaah pasal dia takut riak. Masya Allah. Kalau dia ungkap begitu, kita ungkapkan kepada dia perkataan yang disimpan oleh Imam Zahabi dalam kitab dia Al-Kabair. Kalimah ini diungkapkan oleh seorang imam yang terkenal, yang imam ini nama dia Qadhi Iyad. Qadhi Iyad, seorang daripada mazhab Abu Hanifah. Apa dia kata? Dia kata melakukan ibadah bukan kerana Allah, melakukan ibadah bukan kerana Allah, syirik. Manakala meninggalkan ibadah takut dipuji orang, dia kata dapat dosa riak. Satu orang tu dia tinggal ibadat pasal apa? Pasal takut orang puji, maka dia tinggal ibadat takut orang puji, dapat dah dosa riak. Bukan mesti buat mau orang puji, tinggal ibadat takut orang puji pun riak dah. Maka kata Qadhi bin Iyad, ramai orang buat riak, dia tak sedar itu riak. Tarkul amal min ajli nas, meninggalkan amal takut orang puji, dia kata sesungguhnya dapat dosa riak. Jadi kita sepatutnya macam mana? Melakukan amal kerana Allah, dan amal itu Nabi suruh, Nabi ajar. Meninggalkan satu amal kerana Allah, kerana apa? Pasal Nabi suruh tinggal dan kita tinggal. Kalau kita tak buat sembahyang sunat, pasal apa? Pasal hari itu kita letih. Bukan kerana
Satu orang dia pakai jubah, dia pakai serban, dia takut duduk depan. Mesti pasal dia duduk depan, orang suruh jadi imam. Maka dia tak mau duduk sah depan kerana takut jadi imam. Dengan dia tak duduk sah depan itu, dia sudah dapat dosa. Kerana dia tak duduk di sah depan itu bukan kerana Allah, kerana orang. Itu kata Qadhi bin Iyad. Maka mesti hati-hati. Tinggal kerana orang berdosa, buat kerana orang lagi besar dosa. So dia kena hati-hati ya. Boleh nah? Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada nah? Baik. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah dan dirahmati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.